Okey, Assalamualaikum semua. Hari ni hari kelima. Seperti yang Abang Mun janjikan, kita akan tunjukkan progres. Betul tak? Baiklah, jadinya hari ni kita akan tunjukkan progres macam mana breed sebanyak 25 pair. Jadi ke? Tak jadi ke? Saya tak sempat sebenarnya nak record sebab hari ni dah hari yang kelima. Hari ketiga, hari keempat tu sebenarnya ada update yang perlu ditunjukkan lah. So basically ada beberapa yang fail. It's normal. Bila kita buat banyak-banyak takkan semua yang akan menjadi lah. Tapi kalau semua jadi pun pernah juga, which is very good lah. Maksudnya induk tu betul-betul ready lah. So ada juga induk yang mati. Mungkin disebabkan faktor induk tu terlalu tua dan kurang stamina lah. Jadinya dibelasah oleh betina dengan begitu dahsyat sekali dan tidak dapat meneruskan kelangsungan hidup beliau. Adalah beberapa induk yang mati dan ada beberapa induk yang gagal. Jadinya usually kalau macam induk tu gagal, ini adalah satu benda yang tak patut dibuat, meletakkan tangan di kawasan yang ada fry dan masih ada induk. Okey, bila terjadi keadaan macam ini, saya kena angkatlah bapak dia sebab bapak dia automatik akan stres dan automatik akan makan anak dia. Bila kita dah ganggu parents dia, which is not supposed to happen, kita memang kena terus angkat dia punya induk sebab dia automatik akan stres. Dan mengikut saya punya pengalaman lah, dia akan makan semua anak dia. Kita angkat je induk ni. Saya menggunakan sauk yang berlubang, so fry tu takkan terangkat sekali lah. Ini DTHN Super Red ni. Okey, kita angkat. Kita angkat fry ni, letak dalam bekas ni. Bekas ni kita kena rawat lah sebab bila dia dah break ni, dia basically banyak luka, dia stres. Jadinya kita kena bubuh. Kalau macam saya lah, saya akan bagi makanan hidup. Kalau ada moina, bagi moina. Ada jentik-jentik, bagi jentik-jentik. Lepas tu kita rawat terus. Saya akan pakai dua benda ni lah. AOG, kita ada Melafix. Melafix ni untuk yang luka-luka tadi tu, yang terkoyak-koyak ekor dia. Tapi saya tak pakai banyak pun, saya pakai setitik saja. Yang ni saya bagi 5 titik AOG. Kacau sikit. Okey dah. Induk ni, inilah kesilapan kebanyakan orang lepas breed, dia angkat induk tu, lepas tu dia biar je bagi makan macam ni. Kita kena rawat juga supaya induk tu kita boleh pakai 3-4 kali. Jadinya kena rawat lah induk tu. Okey, make sure dia sihat balik. Jangan bagi dia flare, tutup semua. Biar dalam seminggu 2 barulah bagi flare, bagi makan macam biasa. So basically ini kita nak tunjuk lah, ada beberapa induk yang Allah terlanggar lagi. Okey, ini adalah pantang larang lah bila kita minta maaf sebab ruang dia agak sempit. Jadinya kalau boleh kita jangan sentuh, jangan angkat, jangan langgar tong-tong ni lah. Diorang sangat sensitif, especially induk jantan lah. Patutnya saya tunjukkan yang saya angkat betina, tapi kali ni agak macam kucak-kacir sikit. Usually bila dia dah lepas telur je, saya akan asingkan betina tu. Saya akan letak dalam botol whisky dan saya akan bubuh dalam ni lah. So biar je betina tu dalam botol whisky, jantan tu akan tengok selalu. Itu actually salah satu tips untuk mengelakkan ikan jantan tu stres. Ada certain pair, certain ikan laga ni, dia lebih suka untuk menjaga anak tu bersama-sama tau. Tetapi kadang-kadang dia nak jaga bersama-sama, tapi yang betina ni dia makan pula anak tu. Jadinya macam untuk mengelakkan banyak fry yang mati kena makan, kita kurung betina dalam botol whisky ataupun apa-apa botol lah, kita letak sampailah anak tu free swimming. Pada hari ketiga kita angkat kedua-dua sekali. Macam tu lah biasa saya buat. Saya nak demo macam mana kita nak sauk betina. Kita akan bubuh dalam botol whisky ni dan kita akan rendam bersama-sama di dalam bekas breed ni sampailah fry tu. Kalau induk tu induk yang baik, sampai usia 7 hari lah. Kalau induk tu kita first time, kita tak tahu, nak lebih selamat, umur 4 hari kita dah angkat dah. So saya dah ready air dia. Air ni pun kena rawat jugalah. Tapi saya tak pakai Melafix untuk air yang sikit macam ni, bahaya Melafix ni kuat. Saya pakai AOG 2 titik sahaja. Ini untuk female tu lah. Satu lah pakai AOG ni, tangan automatik kuning. Macam menggoreng ikan Actually saya dah terlambat tau proses ni. Proses ni kita boleh buat masa dia baru lepaskan telur. Dia dah free swimming dah. Tapi macam betina tu dia menyorok dia menyorok dekat bawah daun ni, daun pisang. Itu salah satu kelebihan daun pisang atau apa-apa daun lah. So betina tu takkan dibelasah teruk sangat, dia akan tahu tempat dia nak menyorok. Kita tekan-tekan dulu secara perlahan-lahan daun ni supaya betina tu keluar.
Bila dia keluar je, jantan tu automatik akan kejar. Jadi saya nak selamatkan betina ni lah. So kita dah dapat betina dia. Perlahan-lahan so kita bubuh dalam botol whisky. Okey, inilah. Sebab jantan ni saya dah banyak kali breed, dia memang tak makan anak lah, which is very good. So saya letak je macam ni, saya biar sahaja. Saya akan biar dalam seminggu lah paling-paling pun. Lepas tu saya akan angkat kedua-duanya. Dalam tempoh seminggu tu, induk pun saya bagi makan. Kalau ada kutu saya bagi kutu, ada pellet saya bagi pellet. Jantan betina dua-dua kena bagi makan. Ini dah hari yang ketiga tak silap saya fry ni free swimming. Jadi ni esok kita akan boleh start bagi BBS lah. Tetapi kena ingat BBS untuk fry yang baru-baru ni bagi sikit-sikit je. Tak perlu bagi banyak. Sebab dia pemakan tak banyak lagi. Itulah sedikit update cara macam mana kita nak angkat betina. Kita kuarantin dulu dalam botol whisky. Tapi kalau mana-mana pen tak jadi tu angkat terus je. Tukar buat pen lain pula. Contoh macam ni tak jadi ni. Tak jadi ni saya boleh angkat je lah. Yellow Dragon tak jadi. Jadi saya angkat. Saya angkat kuarantin, kita breed yang lain. Itu sahajalah update setakat ini. Nanti kita akan tunjuk pula lepas seminggu pembesaran fry. Mana-mana yang dah angkat tu, macam ni ada induk yang saya dah angkat kan. Kalau cara saya akan tulis. Tulis ni tujuannya untuk kita ingat. Sebab kita breed banyak, jadi kita tak tahu ini frame dia yellow fancy ke, super red ke. Jadi saya pakai plastik ni 4x12 ni kan. Tapi biasa pakai plastik dia akan hilang tau. Lebih elok pakai kertas masuk dalam plastik tu. So saya akan tulis lah kat sini. Contoh macam yang hujung tu HM fancy cross dengan HM candy. Hari ni berapa bulan? 30. Tapi dia start breed menetas 28 lah. Saya akan tulis tarikh dia menetas tau, 28 bulan 6. Macam tu lah. Saya dah tulis tu. Saya akan potong. Siap potong macam ni, barulah saya letak. So saya tahulah ini spawn apa. Ini spawn HM fancy cross dengan HM candy. Stay tune untuk update yang seterusnya. Assalamualaikum. Saya cek tadi ada pair yang baru bertelur. Yang lain dah menetas dah. Tapi ini sedikit lambat. Kalau nak kira kan daripada hari Jumaat, hari dah Rabu, 6 hari baru dia bertelur. Ada juga sebab tu kadang-kadang saya biar sampai seminggu. Pair ni lambat sikit, dia baru je bertelur. Kalau tengok atas buih tu ada telur-telur dia. Kat ujung-ujung tu ada telur dia. Jadi saya bolehlah demonstrate macam mana saya angkat dia punya betina. Betina dia duduk kat tepi ni, dia menyorok je. Kita saup betina dia. Kita dapat saup betina dia. Dan kita simpan di dalam botol whisky. So kita rawat terus lah female ni. Ok, nampak ekor dia of course akan tercedera lah. Malefic kalau boleh tak sampai setitik pun bubuh. Sebab bekas dia kecil kan. Ok, so female ni kita letak di dalam bekas breed. Macam hari ni 30 hari bulan. So dalam masa 2 hari telur tu akan menetas lah. So saya tulis siap-siap 2 hari bulan 7. Itulah cara macam mana kita nak pindahkan female ketika telur dia sudah disenyawakan lah. Ok, beres.